لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد. Surah 62 baris ketiga daripada tajuk. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bahawasanya taubat itu, yakni hukum taubat itu, kalau ditanya apa hukum bertaubat, dan bahawasanya hukum taubat itu wajib, wajib bertaubat. Hukum taubat adalah wajib. Maka belajar pasal taubat pun wajib juga. Dia panggil hukum ia menurut, hukum ia tabi'. Asalnya ia benar wajib tu adalah bertaubat, tapi tidak terhasil taubat melainkan dengan cara belajar. Kerana tu wajib juga belajar cara-cara bertaubat. Mana dalil kata wajib? Perintah dalam Quran secara fi'il amar, dibuat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Tubu tu dipanggil fi'il amar, satu bentuk perintah daripada Allah Ta'ala untuk bertaubat. Dan kaedah ulama-ulama fikih, ulama hukum ni, al-amru lil wujud. Nah, al-amru lil wujud, perintah menunjuk kata wajib. Perintah bertaubat menunjuk kata wajib bertaubat. Bermakna siapa-siapa yang tidak bertaubat, dia membuat satu dosa lain pula. Dosa asal tu dosa lah. Tak semaya misalnya, berjudi misalnya, tu satu dosa. Dia tidak bertaubat daripada dosa tak semaya, tidak bertaubat daripada dosa judi, maka tu satu dosa yang lain pula. Nah, sebab bertaubat tu wajib, tiba-tiba dia tidak bertaubat, bermaksud dia buat dosa lain pula, bertambah pula dosa dia. Wajib tu pula, taubat itu wajib, ia taubat dengan bersegera pula. Wajib bertaubat dengan bersegera. Taubat wajib sekali, bersegera taubat wajib juga. Melambat ke taubat atau menangguh-nangguh ke taubat, itu dosa lain pula. Dosa asal sedosa, judi, zina misalnya, mengekali jahil ilmu fardu ain misalnya, itu satu dosa. Tiba-tiba dia tidak bertaubat daripada dosa tu, dosa pula. Dosa jahil fardu ain, dosa tak taubat, pula melambat ke taubat, menangguh taubat, itu dosa suku pula tu. Itu dah, menangguh ke taubat.
wajib dia bertaubat dengan segera. Dengan makna tidak boleh seorang itu menunda-nunda taubat. Itu dua kewajipan suku, kewajipan taubat dan kewajipan bersegera taubat. Taubat itu pula daripada segala dosa, daripada semua jenis dosa, sekalipun dosa kecil. Walaupun dosa kecil sekalipun. Dosa terbahagi dua secara umum, dosa al-kabair, dosa besar, dan dosa as-saghair, dosa kecil. Wajib taubat ni daripada sekalian dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Cuma bezanya dosa besar tidak akan diampuni melainkan dengan taubat. Tak ada jalan dosa besar. Judi, zina, bunuh orang, mengekali jahil fardu ain itu dosa besar. Mengekali jahil ilmu akidah, tak belajar ilmu fiqh, tak belajar ilmu tasawuf, dosa besar lah. Ghibah, mengupak, mencuri, mengopok, itu dosa-dosa besar. Hak ni tidak akan diampuni kecuali dengan jalan taubat sahaja. Ada pun dosa-dosa kecil wajib juga bertaubat. Cuma ada kemungkinan diampun walaupun tidak dengan jalan taubat. Itu sahaja. Dosa kecil, misalnya dosa kecil tidak jaga mata, tidak jaga telinga, itu dosa kecil. Kemungkinan dosa kecil itu diampuni dengan kita beramal. Kita ambil semaya, terhapus dosa kecil sikit sebanyak. Kita puasa pada bulan Ramadan, amalan-amalan tu kita duduk semaya, duduk zikir tu kemungkinan boleh menghapus ke dosa kecil. Ada dosa kecil yang dihapus ke dengan amalan. Bagi orang yang Allah Taala berkehendaklah, innallaha la yaghfiru an yushraka bi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahawasanya Allah Taala tidak mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Dosa syirik mati dengan tidak taubat, hak ni tak ada harapan apa. Memang neraka, memang sekelas dengan orang kafir lah ni. Kecuali dia taubat sebelum mati, itu lainlah. Tiba-tiba dia mati dalam dosa syirik, mensyirik ke Allah Ta'ala, mati dalam dosa tu tak ada harapan diampun. Manakala dosa-dosa lain, wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah Ta'ala mengampunkan lain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi orang yang ia kehendaki. Orang yang dia kehendak dia boleh hapunglah. Tapi liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Ya kita ni adakah masuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala kehendaki? Itu kita tidak tahulah. Walaupun kita harap kita ni masuk dalam kalangan orang yang dikehendaki untuk diampun. Tapi adakah pasti kita ni masuk di kalangan yang dikehendaki oleh Allah? Ramai lagi orang luar tu. Kita ni mungkin masuk di kalangan yang dikehendaki untuk diampun, mungkin masuk orang yang tidak dikehendaki untuk diampun. Kerana tu wajib kita mendahulukan taubat. Dosa besar tak ada jalan melainkan kena bertaubat. Dosa mengambil hak orang tidak ada jalan melainkan dengan bertaubat. Dosa meninggalkan semaya, tidak membayar zakat, semua tu dosa-dosa besar, ia tidak mungkin diampun melainkan dengan jalan taubat sahaja. Dosa kecil benar, mungkin diampun dengan jalan beramal. Mungkin kita duk puasa ni amalan kan, mungkin diampun dengan kita puasa. Itu dosa-dosa kecil sahaja. Tapi walaupun dosa kecil mungkin diampun dengan jalan beramal, tetap wajib kita bertaubat daripada dosa kecil sekalipun. Bukan kita ingat dosa besar kita tak semaya, dosa besar berjudi, hak tu sah. Dosa kecil pun
Dosa tak jaga mata, dosa tak jaga telinga. Itu pun wajib kita bertaubat juga. Supaya sekalipun dosa kecil. Dan melambat ke taubat itu satu dosa yang lain pula. Dosa maksiat tu satu dosa. Melambat ke taubat tu, menangguh-nangguh ke taubat tu, satu dosa yang lain pula. Dia tangguh taubat, nanti tahun depan, nanti peceng, nanti tengok sehari dua lagi. Tu satu dosa yang lain pula tu. Sebab diperintah kepada kita untuk menyegera taubat, tiba-tiba dia pergi tangguh. Dia melambat ke taubat. Satu dosa yang lain pula tu. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, walaupun dia tangguh tu berpuluh-puluh tahun sekalipun, tetap dosa tu tidak hilang dengan lama masa. Kita tidak belajar ilmu akidah, tidak belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu satu bentuk dosa besar. Lepas tu sekat kita tua sikit ke, kita pun juruh dah lah. Mari sejik semaya juruh dah lah. Tapi dia tidak belajar lagi ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Cuma dia maya sejik, daripada tak semaya kepada semaya sejik. Tapi adakah dia belajar ilmu akidah, fiqh, tasawuf? Tidak belajar. Maka dosa dia, dosa situlah. Dosa jahil ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Dosa menunda taubat sebelum. Walau dia jauh dah sekalipun, walaupun dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi ahli masjid sekalipun. Nampak? Tidak terhapus dosa dengan berpuluh-puluh tahun. Dia biasa curi. Selagi dia tidak pergi minta halal dengan tuan, atau pergi ganti semula bagi yang dia curi, selagi itulah dia dosa curi tu dia curi dulu. Dosa menangguh taubat tu suku pula. Selagi dia tidak pergi minta halal, walaupun dia ni habis juru dah ni pun, umrah 5 kali dah. Tapi selagi dia tidak pergi minta halal dengan tuan, tidak dinamakan taubat, tak cukup rukun taubat, dia tetap dia duduk dosa situlah. Walau bagi 20 tahun dah, 30 tahun dah sekalipun. Jangan kita ingat dengan kita juruh dah sikit, dosa kita akan terhapus. Tidak. Lebih-lebih lagi dosa besar, dia tidak terhapus kecuali dengan jalan taubat sahaja. Tiba-tiba taubat pun tidak belajar, maka tak ada jalan. Tak ada jalan. Gis sejid dah ke? Gis sejid tidak menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa ni taubat. Tak ada. Tahajud bangun semua kan anak malam, tu amalan. Taubat yang menghapuskan dosa, bukan tahajud. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, benda dia tinggal 30 tahun dah tinggal judi, tapi dia tobat kedak dosa judi dulu. Kalau kata dak lagi, maka tidak terampun lagi lah dosa tu. Walau dia tinggal dah 30 tahun pun. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah, suatu pahaman yang tergelincir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pahaman Mu'tazilah. Ada beza sikit antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam bab taubat ni. Yang berkata mereka itu Mu'tazilah, dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Ni beza kita dengan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah kata dosa melambatkan taubat tu menyebabkan berbilang-bilang dosa dengan sebab panjang masa menangguh taubat.
Makna kalau misal kita curi pada umur 20 misal, maka hari ni kita tidak taubat, dia pun jadi 2 dosa curi. Esok tak taubat lagi, 3 dosa curi. Dosa curi lah, supaya dosa curi lah. Kita curi sekali ya, tapi tak taubat selama setahun, maka diganda. Tu Mu'tazilah kata. Tak taubat selama 100 hari, maka supaya 100 kali curi. Tu Mu'tazilah. Zina sekali ya, tapi dia tak taubat selama 100 hari, maka supaya 100 kali zina. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak lagu tu. Kata Mu'tazilah, berbila-bila dosa melambatkan taubat. Jadi berganda dosa dengan sebab dia melambatkan taubat dengan panjang masa. Dengan sebab panjang masa, semakin lama semakin banyak dosa tu. Tetapi kata dia, berlebih kurang besarnya dosa dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Tidak. Mu'tazilah berkata mereka itu dengan berbila-bila dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dosa melambatkan itu dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Itu Mu'tazilah. Tapi dosa yang melambatkan itu berlebih kurang. Makna lebih kurang sama besar dengan dosa hak asal tu. Dia melambatkan itu menyebabkan beranak dosa lain pula. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, dosa sekali dia buat dosa, maka diletak satu dosa lah. Dia curi berapa kali? Sekali. Satu dosa lah. Satu dosa curi. Dia melambatkan bertaubat, itu satu dosa lain pula. Nampak? Melambatkan taubat, satu dosa lain pula. Dosa curi berapa? Sekali je dah. Walaupun dia tak taubat daripada curi tu 50 tahun sekali pun, lah dosa curi dia. Mungkin dia curi sekali. Tapi dia tak taubat tu 50 tahun. Dosa melambatkan taubat. 60 tahun dia tak taubat. Lah. Dosa melambatkan taubat. Bukan kata dia tak taubat 10 hari, 10 dosa melambatkan taubat. 20 hari, 20 dosa melambatkan taubat. Dosa curi dia tak taubat 10 hari ke 20 hari ke setahun ke 50 tahun ke, dosa dia melambatkan taubat tu sahaja. Tapi dosa ni menjadi berkembang. Dosa melambatkan taubat ni jadi berkembang. Apa makna berkembang? Kalau dia tunda taubat selama 1 hari, ada dosa melambatkan taubat. 10 hari dia tak taubat lagi, jadi kehobsah dosa ni. Setahun dia tak taubat lagi, jadi kehobsah. Dosa tapi kehobsah. Terkadang dosa melambatkan taubat tu lebih besar daripada dosa tu sendiri. Dosa curi, dosa lah, tapi dia tak taubat selama berpuluh-puluh tahun daripada curi. Maka dosa menunda taubat tu lebih besar daripada dosa curi tu lagi. Boleh jadi. Itu dah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata bertambah dosa. 10 hari tak taubat, 10 kali curi, kira gitu. Setahun tak taubat, 360 hari, 360 kali curi. Gitu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dosa sahaja. Tapi boleh berkembang. Supaya alung tu lah. Kadang-kadang besar bunga pada pokok. Bertes 1000 ya. Lambat bayar, dikohobsah bunga. Lepas tu jadi besar bunga pada pokok pula. Bunga 5,000 ya, bertes 1000 ya. Maka wajib kita bertaubat dan wajib menyegerakan taubat. Itu suku pula. Menunda taubat satu dosa yang lain pula. Antara tipu daya setan ni ialah dia menyuruh kita menunda taubat. Itu satu bentuk tipu daya setan. Dia bisikkan dalam hati kita, mutabatlah ni esok muat pula. Terus taubat lagi lah, nanti taubat, nanti betul-betul bersedia.
Tidak gitu. Ni setel. Ya bisi. Nanti betul-betul bersedia baru muttabak. Tu ya tu bi ayat nanti peceng kita tabaklah. Itulah sebab dia ditipu oleh setan. Dia kata kalau muttabak hari ni, minggu depan mu buat pula. Nanti muttabak nanti betul-betul bersedia nanti. Kita pun dengar buah setan tambah dengan tidak belajar tak ngaji bab taubat pula. Nah, dia pun tunda taubat. Dia tak khabar menunda taubat tu satu dosa pula. Hak maksiat dia tu sedosa dah, dia pergi menunda taubat satu dosa lain pula. Dia tak khabar situ. Nah. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia beri obat dia. Kalau kita nak tunda taubat kerana rasa belum bersedia, termakan tipu daya setan. Tak boleh taubat lagi, buat apa? Tak sedia lagi, takut buat pula. Kata Imam Ghazali, kita tak si taubat kerana takut buat pula. Takut buat pula tu bagi yakin ke bagi waham, sengka sahaja. Seka ya, kita duk seka takut buat pula. Takut buat pula. Kita seka sahaja bukan bagi yakin. Sedekah taubat ni wajib, taubat ni yakin ke tidak? Yakin. Bagi yakin, bagi sepakat ulama dah, taubat wajib dengan bersegera. Sepakat ulama dah. Hak ni bagi yakin. Hak kita kata kalau taubat lama ke buat pula, hak tu bagi seka. Apa kita pergi mendahulu ke bagi seka di atas bagi ya yakin? Patut mendahulu ya yakin lah. Hak ni wajib taubat dan wajib menyegera. Taubatlah. Takut buat pula tu bagi tak yakin. Bagi tak yakin. Mana tahu taubat mati. Mana tahu? Ya kita nak tunda tu. Tak apalah nanti lewat-lewat sikit kita taubat. Betul ke siapa lewat sikit tu? Hak mati dengan tak suka ramai mana? Mati dengan tak sakit segar bugar ramai mana? Mungkin kita taubat hari ni, malam ni mati. Mungkin. Tu dah. Beres dah. Tak ada lah kata takut buat pula. Buat pula apa? Mati dah malam tu. Dah. Antara tipu daya setan ialah dia menyuruh kita menunda taubat, suruh kita melambat-lambat ke taubat kerana belum bersedia. Sedangkan menunda taubat tu satu dosa lain pula yang kita tidak khabar. Sebab tu mustahak kita belajar bab taubat supaya kita tahu. Menunda taubat ni dosa lain pula ni. Dan berhajat ia seorang kepada taubat daripada maksiat, melambat ke taubat tu, berhajat dia, perlu dia kepada taubat daripada maksiat, melambat ke taubat satu maksiat lain. Curi, judi, zina, tak jaga mata, tak jaga telinga, semua tu satu maksiat, melambat ke taubat satu maksiat lain pula. Jadi dia perlu bertaubat seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama tadi. Dia kena taubat daripada dosa curi. Dosa curi tu dia taubat bila? Lama baru dia taubat. Dia kena taubat daripada dosa melambat ke taubat tu pula. Menunda taubat tu pula. Kena taubat suku pula tu. Dosa zaman muda mula kena taubat. Apa tua baru nak taubat. Kena taubat daripada dosa menunda taubat tu pula. Kena taubat suku. Taubat ya cukup syarat lah. Jangan duk kecek saja. Ambil taubat dah. Taubat ya cukup syarat. Syarat-syarat tu di depan kita tengok. Kemudian
jika mengetahui ia seorang akan segala dosa-nyonya seorang, atas tafsil, atas terperinci satu-satu dosa dia ingat. Dia ingatlah dia dosa tinggal semaya, dosa judi, dosa tak jaga mata, dosa tak jaga telinga, dosa salah guna nikmat tangan, salah guna nikmat kaki. Dia sekeji-keji dosa kepada dia, dosa jahil ilmu fardu ain. Tu sekeji-keji dosa. Curi judi itu keji lah, dosa besar. Minal kabair, dzambil kabair, dosa besar. Tapi sekeji-keji antara segala dosa ialah mengekali jahil ilmu fardu ain, tu sekeji-keji dosa. Mengekali jahil 3 ilmu fardu ain, akidah, fiqh dan tasawuf. Dia tidak belajar kenal Tuhan, tak belajar sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Allah Taala. Jahil ilmu akidah, tak belajar bab hukum, tak belajar bab rukun semaya, syarat sah semaya, syarat sah berjemaah. Tidak belajar. Maka tu dia mengekali jahil ilmu fardu ain. Dia pergi buat umrah dengan tidak mengaji. Sedangkan umrah sekali wajib, haji sekali wajib. Wajib buat dengan ilmu. Tiba-tiba dia pergi umrah nak tahun pun tidak buat dengan ilmu, tidak belajar sah batal umrah. Tidak belajar syarat sah bagi setiap rukun umrah. Syarat sah tawaf, syarat sah sa'i, syarat sah bercukur. Dia tidak belajar, dia buat dengan tak ada ilmu. Tu mengekali jahil ilmu fardu ain, sekeji-keji dosa. Dia berani buat satu ibadat dengan tidak mendalami ilmu. Dia berani menyembah Allah Ta'ala semaya ber, tapi dia tak cara kepada sah batal semaya ber dia. Dia berani rokok sujud dengan dia tidak belajar syarat sah rokok, syarat sah sujud. Ni sekeji-keji dosa dan bagi seorang hamba. Wajib dia kena bertaubat semula. Itu sekeji-keji dosa. Dia ingatlah, dia ingat secara tafsir dosa dia. Tak ngaji, jahil ilmu fardu ain, tak semaya, tak puasa. Dia ingat sebutir-sebutir dosa dia. Wajib ia taubat, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dosa dengan satu-satu. Wajib dia ingat sebutir-sebutir dosa dia. Dia wajib taubat setiap dosa dia. Dia tak boleh pakai nak borong, tak boleh. Kira aku taubat belakalah semua dosa, tak boleh. Wajib taubat secara tafsil sebutir-sebutir, melengkapi segala rukun taubat ia 3, ia umum tu. Kena menyesal, kena meninggalkan maksiat, kena bertekad tidak akan kembali kepada maksiat selama-lamanya. Betul tak? Kalau dosa tu jenis dosa kena bayar semula, wajib kena qada, kena bayar semula. Kalau misal dia ingatlah dosa tidak semaya, misalnya dia ingat dosa meninggalkan semaya, wajib dia bertaubat daripada dosa meninggalkan semaya. Lagu mana? Yang pertama, wajib dia menyesal daripada dosa. Itu rukun taubat yang pertama disebut rukun madhi, rukun yang telah lepas. Wajib menyesal. Ya, dalam hadis Nabi sebut an-nadmu huwa taubah. Menyesal-menyesal ni adalah taubat. Wajib dia ingat dosa dia sehingga dalam hati dia timbul rasa nyesal. Selagi tak berasa nyesal, selagi itulah tidak dinamakan taubat. Walau dia jauh jadi ahli seji, ahli surga sekalipun. Dia kena ingatlah. Zaman dia kerja mula lo tak cara ke semaya. Tinggal semaya banyak mana. Siapa dia ingat-ingat, siapalah dia berasa nyesal dalam hati dia. Sebab taubat ni rukun ibadat qalbi, ibadat hati. Dia bukan ibadat luar Walau dia duduk semaya seumur dah, walau juruh dah kot luar, selagi dia tidak menyesal dosa-dosa dia, selagi itu tidak dinamakan taubat. Sebab dia ibadat hati.
Nyesa-nyesa ni bagi dalam hati. Dia kena ingat dosa dia tak mayat siapa timbul nyesanya, silapnya kita. Dia dah jahilnya zaman dulu. Siapa dia berasa nyesal. Selagi tidak lagu tu, maka tidak dinamakan taubat. Kalau dia ingat dulu tak mayat tapi bahasa dia dah, muka sampai kerja nak buat mana? Kalau gitu tak nyesal tu. Dia ingat dia tak mayat dulu, tak mayat, tinggal mayat. Bahasa dia dah dia tu sampai muda. Sampai galau, tua-tua kita mayat lah. Tu tak nyesal sikit rabuk tu. Tak nama taubat walau dia semaya dah learning kali pun. Nampak? Dia boleh kecek lagu tu. Tak puasa dulu. Bahasa dia dah sampai muda-muda. Cari mana gak orang muda puasa cukup. Ya kayak gitu boleh. Tak ada menyesal sikit rabuk. Dia deraka kepada Allah Ta'ala. Maka hak ni tidak dinamakan taubat. Wajib dia ingat tu dosa maya. Menyesal, dia kena ingat dosa dia, dosa tinggal maya. Dia kena, kalau kena menghina ke diri, dia menghina ke diri lah. Dia katalah pada diri dia bodoh untuk maya, ni turu hawa nafsu sangat. Tu dah dia kena mencerca diri dia siapa berasa nyesal. Lepas tu tu rukun Nabi, rukun pertama dari. Rukun kedua wajib semaya, rukun rukun hina idzin, rukun hak learning. Learning wajib dia kena semaya tu. Jangan nyesal saja maya dak lagi. Duk main nyesal kita muda dulu. Apa tak maya? Learning dak lagi ni. Tu tak tobat. Learning wajib semaya lah. Dia nyesal dah lama, learning dia pun semaya dah. Tak tinggal dah semaya. Lebih molek berjemaah pula. Itu hak sunat. Dia pun semaya adalah learningnya. Semaya molek dah. Itu rukun kedua. Rukun ketiga, rukun mustaqbal dia panggil. Rukun akhirat. Dalam hati dia pacak. Kukuk mana masa depan, dia tak kira tinggal semaya walaupun satu waktu sekalipun. Dia nyesal dah. Learning dia maya dah. Alik depan nak tinggal lagi semaya. Tak tak kira tinggal dah kukuk mana. Kita ke semaya juga, kehir juga kukuk mana. Itu 3 rukun. Dia paling umum dalam bab taubat. Kalau dia tidak pacak nak betul-betul semaya untuk masa depan, maka belum dinamakan taubat. Hak dulu nyesal dah. Lah ni pun jauh dah maya. Hak masa depan nak tinggal ke dak? Masa depan tu tengoklah. Kalau mari tang-tang tok rajin, mari tang malah dak, tok maya juga. Dia tak pacak molek. Ni. Dia kata tang mari lorak ada juga tang kerja lorak gapo. Kita tinggal dulu sebentar, lepas kita qada lah. Kalau lagu tu tak pacak molek, hak tu tidak sah taubat, tak cukup rukun. Tak cukup rukun. Tu 3 rukun yang umum. Tiba-tiba dosa tak semaya ni, dosa yang melibatkan wajib qada, wajib ganti. Maka tambah selagi rukun, wajib dia qada semaya yang dia tinggal selama ni. Kalau nyesal dah, ni semaya molek dah, pacak dah dalam hati tak setinggal semaya, tiba-tiba hak dia tinggal semaya lama ni, dia tak bayar semula, tak qada. Kalau gitu tidak dinamakan taubat juga. Tak bayar semula. Hak tinggal semaya, taubat daripada tak semaya kepada semaya. Tu sebeseng. Taubat hak paling mustahak sekali, taubat daripada semaya yang tidak sah kepada semaya yang sah, yang cukup rukun syarat. Tu paling mustahak. Ramai orang dia taubat dari tak semaya kepada semaya. Dulu dia tak maya, lah ni dia maya dah. Tapi maya lah ni pun tidak dengan ngaji dah. Tunggu orang semata-mata, tak ada belajar, tak ada buka kitab, tak ada. Tapi maya dah lah. Kita kena ingat, dalam bab hukum, ibadat ia dibuat tanpa ilmu seperti tak buat langsung. Tu kena ingat.
semaya ia dibuat tanpa belajar seperti tak semaya yang mula lagi. Itu sebagaimana sabit dalam hadis Khalid bin Rafi' lagu tu. Ibadat tanpa ilmu seperti tidak beribadat langsung. Maka dulu tak semaya. Tiba-tiba lah ni semaya dah. Semaya tanpa ilmu. Hak tu supa dengan dulu juga. Supa tak semaya juga. Hak benarnya daripada tak semaya kepada semaya dengan ilmu. Daripada selama kini semaya dah tapi semaya tak ada ilmu, taubat kepada semaya dengan ilmu. Itulah sebenar-benar taubat. Itu baru cerita bab semaya. Secara tafsil, dosa tak semaya kena taubat cara lagu tu. Apa ingat dosa lain pula? Dosa curi. Supaya juga kena menyesal kita curi, kemudian tinggal dah curi lah ni, masa depan pun tak sih kembali kepada dosa curi, tambah selagi memulakan hak anak Adam yang kita curi. Kena atas kali. Kalau bagi tak ada, wajib ganti rugi. Tak cukup pak ni, tak dinamakan taubat daripada dosa curi. Dosa judi supaya juga wajib mencukupkan 3 rukun yang utama. Menyesal, berhenti judi, masa depan tak sih kembali dah kepada judi. Dia tak ada kena bayar gapo lah dosa judi ni. Itu kena ingat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullah. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu persatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.